أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله النور. بسم الله النور النور. بسم الله النور على نور. بسم الله الذي هو مدبر الأمور. بسم الله الذي خلق النور من النور. الحمد لله الذي خلق النور من النور وأنزل النور على الطور في كتاب مسطور في رق منشور بقدر مقدور على النبي محبور. الحمد لله الذي هو بالعز مذكور بالفقر مشهور وعلى السراء والضراء مشكور. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقاد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك ما بعد. أيها المؤمنون والمسلمون والحاضرون والمؤمنات والمسلمات والحاضرات، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Yang saya muliakan tuan pengacara majlis kita yang merangkap pengurusi ahli jawatan kuasa qaryah masjid ataupun ahli jawatan kuasa qaryah Saudarudin Jumaat Al-Islamiyah Taman Bersatu, barisan ahli jawatan kuasa qaryah, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, pimpinan masyarakat, kekanda saya Encik Azamuddin bin Saisi, seterusnya kepada seluruh warga Taman Bersatu, hadirin hadirat, kekasih-kekasih Allah, pencinta-pencinta ilmu, pencinta-pencinta Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barak wasallam, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji-pujian yang tidak terhingga kita persembahkan, kita rafakkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala di malam yang berbahagia ini, malam 10 Rabiul Awal 1443 Hijriah ini. Kita dihimpunkan oleh Allah di surau diri Jumaat Al-Islamiyah Taman Bersatu ini untuk sama-sama kita mengulangi program Maulid Rasul yang bukanlah kerana tujuan kerana masuknya Rabiul Awal kita kelang kabut nak buat maulid, tidak ya, tapi kerana cinta kita sebenarnya yang sungguh-sungguh, yang tidak terhingga ya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tajuk pun ya cantik benar, apa yang dicipta oleh barisan jawatan kuasa, iaitu merinduimu ya Rasulullah, ya, merinduimu ya Rasulullah. Kita berkumpul pada malam ini kerana kita sangat-sangat sayang kepada Nabi kita, ya. Kerana itulah ya, walaupun ada orang yang tidak menyukai program-program sambutan Maulid ini, biarkanlah ya. Tapi kita mengadakan program ini untuk mengikat ikatan setia kita yang tidak belah bahagi ya kepada susuk tubuh manusia yang paling agung, yang pernah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, dan khusus pula untuk kita umat akhir zaman, iaitulah Sayyiduna Muhammad Rasulullah dan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Cerita sambutan Maulidur Rasul bukanlah satu cerita, bukanlah sambutan yang baru hari ini kita adakan. Program-program yang berbagai-bagai tadi pun pihak jawatan kuasa surau diri Jumaat telah mengadakan bermacam-macam program dengan cantiklah persiapannya ya. Ya, mudah-mudahan ya semuanya ini dinilai oleh Allah sebagai ibadah ya, sebab kita alhamdulillah kita di Malaysia ini ya sambutan Maulid Rasul ni agak
satu sambutan yang tak macam sambutan Ma'al Hijrah, ya, sambutan awal Muharram. Maulid Rasul ni dia menyambung. Saya kalau tengok jemputan tiap-tiap tahun ini, kalau musim tak Covid, Maulid Rasul ni memang tiap-tiap malam. Itu ceritanya. Tiap-tiap malam maulud. Ya, sambutan, subhanallah. Ya, dia punya kehendak masyarakat tu. Kalau Ma'al Hijrah tu ada hadnya. Kalau apa nama Isra' Mi'raj lagi dah cepat. Tapi maulud ni orang siang malam, peringkat sekolah, peringkat mengadakan sambutan maulid. Maknanya apa? Maknanya umat Islam gemar, ya, suka. Tambah kita Indonesia ni sayang pada Nabi kita. Tapi nak nyatakan sayang tu, ya, mungkin kadang-kadang betul dah, tapi tak apa tepat lagi. Itu pun kadang-kadang, ya, suka Nabi. Jangan, ya, kadang-kadang tuan-tuan dan perempuan, jangan kita alah selawat je lebih semayang hidup. Jangan kita tuduh orang kopi tu. Ya, jangan, silap besar tu. Kita tak tahu di sisi Allah macam mana. Bukanlah maknanya kita menyokong dia tak semayang tu, tidak. Ya, tapi perbuatan dia berselawat pada Nabi itu perbuatan besar, jangan main-main, ya. Tuan-tuan ingat kecil anak ke selawat pada Nabi ni? Bukan kecil anak. Ya, jangan kita bertikaikan ke kelemahan manusia. Roja kita, mari ya Allah, macam mana aku nak ngajak masyarakat di Taman Bersatu ni. Tamannya namanya Bersatu tapi orang tak bersatu. Contoh, tak adalah ngata orang sini pula. Kan tuan-tuan gelak pula. Ya, jadi macam mana kita fikir macam mana nak narik mereka ni. Surau dah cantik dah, surau di Jumaat, insya-Allah satu masa nanti naik masjid, tak lama lagi naik masjid tu, tuan risau. Ya, dekat-dekat belah tu Masjid Muhibbuddin, Masjid Sultan Azlan Shah, sebelah tu Masjid Jamalul Lail, Masjid Ampang, dah habis jadi masjid belaka dah. Ya, sebab apa? Dah tak boleh menampung masyarakat, dah ramai, taman dah bertambah-tambah, ya. Jadi insya-Allah sama tak lama lagi naik di masjid tu. Ya, pakat elok dengan sengat ni memang nyengat betul kerjanya. Itu marah dia orang sengat dia. Bakat dia elok, tak masalah rasanya, ya. Kita bincang benda-benda kita ni boleh bawa bincang. Hari ni pun hikmah Covid semua buat Jumaat, ya. Itu pun satu hikmah yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan pada kita, mesti ada sebab. Jadi tuan-tuan dan perempuan, ya, nak dilakarkan, ya, kita tak dapat tidak, walaupun isu kita banyak, tapi bila Maulid Rasul ni, dia tak dapat lari nak ceritakan manusia tu, nak ceritakan apa ni, susuk tubuh manusia yang hebat itu, ya, tak boleh lari. Sebab apa? Sebab wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiap-tiap tahu kita dengar ayat ni, kita dibaca, ya, bahkan di pengajian kita, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus kamu wahai Muhammad, wa ma arsalna, tidak kami mengutus kamu melainkan rahmah luahnya orang kupas rahmah macam-macam. Rahmatan lil alamin. Rahmat Nabi Muhammad tu menyelinap sampai ke mana-mana, ya. Rahmatan lil alamin. Kalau kita dengar kisah-kisah, ya, bunyi macam lawak. Kisah tu kisah macam lawak, macam tak percaya. Kisah keajaiban Nabi ni bukan sahaja keajaiban di peringkat dia menjadi Rasul. Udah zaman 1443 Hijriah berlaku di Yaman. Kita dengar ni cerita di apa nama, di Lebanon. Dikisahkan, bukan kisah tu orang pengimpul lara apa, tidak. Kisahnya kisah yang dikisahkan oleh seorang ulama Lebanon. Dia kata satu ketika kami menyambut kebetulan Nabi. Rupanya di sana pun hebat juga nyambutnya. Lebanon ni pun campur-campur kan. Dia ada Syiah, dia ada Kristian, dia ada apa nama, Ahli Sunnah, kuat belaka. Kalau tengok pemerintahan Lebanon, dia ada tiga tu. Tiga-tiga sama kuat. Kalau presidennya Syiah, nombor 2 mesti Ahli Sunnah, nombor 3 mesti Kristian. Macam itulah, Kristian, Ahli Sunnah, Kristian, Ortodok dengan Syiah. Dia bertiga tu memang kalau pergi ke airport dia benar macam-macam lah. Saya nak ceritakan di tempat solat saya singgah semayang dengan arwah Tan Sri Mufti Negeri Perak. Dia apa nama di Allahumma salli ala Muhammad di surau airport Lebanon di Beirut. Ya, tengok demo opini surau ni. Kalau kita ada surau, adalah surah Yasin ke, ya, orang letakkan melekat sana, dia meletak batu Karbala tu penuh. Ya Allah, mak, takut aku nengok apa pula aku tak pakai batu ni sekarang. Biar betul risau ke kita kan, biar dia habis semayang baru kita semayang.
Itu pun satu, bukanlah takut apa kan, pahaman nanti ini orang lain ni bukan kumpulan kami gitulah kan, risau Jadi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi di Lebanon ada satu pesta sambut Nabi ni, dia pakai senjata api, tembak bom. Tuan-tuan pernah dengar cerita ni kan? Cerita bunyinya macam kelakar betul ya. Nak tengok. Tembak, boom, tersasar satu orang budak perempuan, budak kecil, bam, oi, habislah. Peluru hidup, bukan tanya orang yang tentera tahulah. Bukan peluru kapur pun. Saya dulu masuk askar, masa jadi askar di sekolah di Kuzar dulu, PSTD, pasukan simpanan tentera darat, sekarang askar Pertanian. Mak memang seksa azab, rekrut berapa bulan kan, rekrut sebulan, lepas tu sambung sampai habis 3 tahun. Senjata tu hoi kan, bolehlah buka-buka senjata, tutup senjata. Kalau orang pegang, bagi senjata, kalau nak perang boleh lah, tidak lah telor menung kata orang Perak ya, tenganga tahulah nembak kan. Jadi insyaAllah lah, jadi peluru hidup ni kalau kena kan, yang GPS tu ada GPMS tu, kalau kena itu peluru dia ujung ni tu pun panjang ni kalau pokok boleh tumbang tu ya. Kalau M16 tu kecil lah, dia boleh tembus, dia boleh hidup lagi orang tu kan kalau dekat kan ya. Macam lah ya, tu orang tentera tahulah. Mak kena budak perempuan, budak pula lagi, berlumuran darah lah, bawa ke hospital Lebanon kata udahlah kami tak boleh, tak larat nak nerima. Habislah budak ni, bawa lah ke mana nak pergi, ada ikhtiarnya, masih lagi ikhtiar, bawa ke hospital Amerika ni, hospital pakar di Lebanon, American Hospital, bawa. Masa dibawa tu orang pihak doktor pun ngeling kepala je lah, dah tahu lumuran darah, hidup mati lah dekat, maknanya kira matilah, tunggu je lah. Panggil mak ni saya kira lah menjerit, ya lah orang Arab ni kalau mengamuk lain kan. Meninggal itu sebab yang Nabi sebut dia panggil kalau meratap ya, dalam istilah Arab, meratap orang mati ni tidak dibenarkan. Dia meratap tu, ya lah dia koyak-koyak baju dia. Sambil dia kata apa? Hei Muhammad, dia gerak benar dah. Tengoklah umat kamu kerana nyambutkan hari lahir kamu, anak aku jadi mangsa. Kalau betul kamu Muhammad Nabi Allah, kamu tunjukkan pada kami kebesaran begitulah, kehebatan kamu. Tak apalah, menyuruh orang tengok kan. Orang Islam tak kata apalah, orang yang hospital tu duduk sabar dia gitulah. Kalau kita ya, bawa anak dia ni duduk dalam satu bilik khas lah ya, disiapkan duduk lah, nak tunggu maknya datang, farewell lah kita kata ya, tu nak ucapkan, nak tengok terakhir. Tuan-tuan, apa akan jadi bila mak dia buka je pintu masuk, tengok anaknya, anak dia kata mak, anaknya macam tak ada apa. Mak tutup pintu cepat mak, jangan bagi dia keluar. Mak dia tengah apa ni Muhammad datang dekat saya, dia gosok-gosok saya, dia usap-usap saya tak nak bagi dia keluar mak, jangan bagi dia keluar mak. Orang yang mak dia dengan nurse, dengan doktor tengah nganga. Kuasa Allah ya, Rasulullah ni tuan-tuan membuat ni, mana mati di sisi Allah, mati di sisi istilah manusia, tapi di sisi Allah dia tak mati kan. Betul lah, orang syahid pun tak mati ya. Maknanya hidup. Apa tak hidupnya? Setiap kali mana ada orang berhenti berselawat pada Nabi, mana ada orang berhenti asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mana ada berhenti? Kita sambung dunia bulat 24 jam orang berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Wa rafa'na laka dhikrak, kita tengok dalam Al-Quran surah Duha, kami angkat nama kamu. Bila manusia ini dapat pengiktirafan Allah, diangkat oleh Allah, tidak ada siapa yang boleh menghina dia. Walaupun orang jatuhkan dia, kita tengok banyaklah yang menghina Nabi, apa semua dikenakan oleh Allah dengan malapetaka yang sangat luar biasa
yang membina, subhanallah, kita dengar cerita ya di Brunei ni tadi, cerita ni tadi habis satu yang tengok tu habis asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Habis. Tuhan nak bagi hidayah bukan susah. Kalau Tuhan nak orang tu jadi baik, jadi orang Islam, jadi orang beriman, pancaran hidayah akan sampai pada dia. Kalau Tuhan tak nak, dia biar je. Tapi janganlah pula kita yang dah dapat hidayah ni, kita dah rajin semayang jemaah tak tinggal ni, kita tengok orang semua ni ketik belaka, ya Allah demon jadi apa, semua ni neraka belaka gamak demon ni. Jangan kacau juga apa. Sebab Tuhan ni, kalau tuan-tuan tengok ya Ustaz Syekh, tuan-tuan buka dalam YouTube banyak, tapi hati-hatilah kan tengok, kena pilih lah. Syekh almarhum Syekh Said Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Syekh Said Ramadan, dia kupas tentang berkaitan dengan kehidupan kita ini. Kita ni jangan, dia kata, saya bukan nak mengatasi Tuhan, katanya ya. Syekh Said Ramadan ni seorang ulama besar di Syria. Dia ni orang baik, orang di sunnah. Untuk pengetahuan, pengarang kitab fiqh sirah, banyak kitab-kitab yang dikarangnya, banyak sekarang terjemah dalam Melayu. Dia duduk di Syria. Tuan-tuan perempuan tahu je dia Syria apa perang macam kan. Dia pergi ke jumpa geng-geng pemberontak. Dia kata, kamu jangan lawan kerajaan ya, jangan kamu serang kerajaan, jangan buat macam ni, tak baik. Pergi pula kerajaan, jangan lawan, jangan musnahkan rakyat pemberontak ni. Kita buat satu perbincangan yang baik ya, supaya kita boleh kembali balik pada agama ini, boleh berkasih sayang sesama saudara. Yang ini dinasihat, yang ini dinasihat, bom di demo hancur ya, tengah mengajar macam ni, dengan roket pam, apa kawan syahid lah, koma yang buat tu lapar tak dapat kawan syurga menanti kan. Dia kata apa? Dia kata, tuan-tuan, jangan, dia kata, kamu dengan Tuhan ni janganlah terlampau, dia kata, banyaklah baik sangka dengan Allah, katanya ya. Kalau kita banyak dosa pun jangan kita takut dengan Tuhan, baik sangka dengan Tuhan. Ya Allah, aku lemah, ya Allah, aku banyak dosa, ya Allah, aku ni teruk, ya Allah, dulu masa aku muda teruk benar, ya Allah, aku baru nak kenal kamu sekarang, ya Allah. Jangan risau. Yang Tuhan yang dirisaukan, kata Allah, orang yang takabur. Itu cukup. Itu Tuhan benci. Yang paling takut takabur dengan amal soleh. Aduh, habis kita. Takabur dengan amal soleh. Aku baca Quran hebat, aku semua hebat, aku lidah aku pasih ni. Aku ni tahap gamaknya tak ada apa dah, melatih dia lah ni. Tu sebab kalau tuan-tuan baca hadis Nabi, tuan-tuan akan, ni Syekh Said Ramadan juga tafsirkan. Saya tenurnya bila baca satu hadis Nabi, tuan-tuan buka hadis apa nama 40 tu, Allah, hadis 40 tu, ada satu hadis yang cerita pasal matan dia, siapa yang hafal, panjang hadis tu. Hadis tu kata apa? Sesungguhnya Allah SWT menciptakan manusia kan daripada 40 arba'ina yaum, nutfah, thumma alaqah, thumma mudghah, thumma mudghah, thumma alaqah tu kan. 40 hari di titisan air, 40 kemudian dijadikan lagi 40 hari segumpal darah, betul segumpal daging, ni pakai saunalah sebagaimana Quran sebut. Lepas itu Allah perintahkan malaikat, fayanfuqu fihi ruh, wahai malaikat, tiupkan roh dan catat pada orang itu rezekinya, ajalnya dan kesudahannya. Yang kesudahan yang kita takut tu, apa kesudahannya? Kesudahannya sa'idun. Sa'id ni tak boleh bahagia syurga. Sa'idun am syaqi. Ini yang kita takut. Catat pada orang tu, pada dia, celaka atau bahagia. Bahagia, alhamdulillah lah. Jadi Allah sebut, Nabi pun sebut dalam hadis, Nabi kata apa? Allah, ada orang fayamalu bi'amali ahlil jannah,
ada orang yang beramal dengan amalan ahli syurga, hatta yakuna bainahu wa baina zira', hinggalah sampai dia tu dengan syurga Allah tu, maknanya mati syurga lah dia. Apa yang menyebabkan dia, apa nama yang menyebabkan dia tak masuk lagi? Sebab mati. Maknanya apa? Dia dengan syurga tu lagi sehasta, disebut zira'. Zira' ni sehasta. Shibran jengkeh, shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in, dalam hadis yang lubang biawak tu kan. Zira' maknanya sehasta. Dekat benar dah masuk syurga dah, dekat benar dah. Apa Nabi kata? Fayasbiqu alaihi alkitab. Allah takut benar, maka mendahului apa yang dia buat itu suratan takdir dia. Fayamalu bi'amali ahli nar, maka dia mengakhiri hidup yang lagi sehasta, nak mati dia pun tak tahu itu, dengan amalan ahli neraka. Mati dia masuk di dalam neraka. Tu dia tuan-tuan. Kecut baca hadis ni. Golongan kedua pula, inna ahadukum bayamalu bi'amali ahli nar. Segolongan kedua pula, dia beramal dengan dia ni seorang ahli neraka. Apa dosa ni dia tidak buat? Ya Allah, penjenayah, buat dosa apa, dia langgar habis hukum Tuhan, dia peduli apa? Sehingga dia dengan neraka tu, kata Nabi, hatta yakuna bainahu wa bainaha, di antara dia dengan neraka itu illa zira', melainkan satu hasta. Satu hasta lagi nak masuk habis. Begitu juga ceritanya tadi, fayasbiqu alaihi alkitab. Maknanya apa? Maknanya suratan takdir Allah mendahului apa yang dia buat. Dia tahu macam mana lagi, dia pun tak tahu nak mati, lagi sehasta dia nak mati. Memang ahli neraka dah, amalan tak ada yang baik langsung. Tapi di ujung-ujung itu, toh macam mana dapat petunjuk hidayah Allah, dia malu dengan Allah, dia rasa nyesel, dia rasa apa sudah aku ni, ya aku ni teruk, ya Allah. Adalah Tuhan jentik macam mana-mana, kita mana tahu Tuhan tak. Maka dia berubah menjadi orang yang soleh, lagi sehasta tuan-tuan, berapa lama je. Kemudian dia mati, dia dia kata apa? Dia dimasukkan hatta yadkhuluha, dia masuk ke dalam syurga. Tuan-tuan sekali fikir, ini bukanlah kita nak mencabar Tuhan apa tak? Adil ke Tuhan Rabbi ni kan? Saya cakap seorang-seorang, ya Allah, takutnya kita dah buat baik lagi sehasta nak masuk ke syurga, kita boleh jadi jahat masuk neraka. Yang ini jahat dia. Jadi dapat menyelesaikan masalah bila dengar Syekh Said Ramadan Al-Buti sebut, gini pasalnya. Apa Syekh Said Ramadan Al-Buti almarhum kata? Dia kata bukan maksud begitu. Maksud yang Nabi sebut tu betul lah, cuma maksudnya ada orang yang kita tengok tadi, dia tu orang baik, sebenarnya kita tak tahu hatinya. Hati kita tak tahu. Tapi janganlah pula kita tengok, nampak je baik tu, hatinya ustaz kabar kan meluk. Jangan apa itu pula. Itu kira dengan Tuhan, tak ada siapa tahu. Dia niat nak tunjuk ke orang ke, dia niat riak ke, dia niat ujub ke, dia niat takabur ke, dia niat. Itu yang dimaksudkan hadis ini. Itu maksudnya saya nak khabar, bukan kita nak tuju siapa-siapa. Hidah, na'udzubillah, hidah. Tak tahu, kita tak tahu. Kita dengan Allah je tahu. Maknanya Tuhan tidak zalim. Wa ma rabbuka bizzallamin lil abid. Tuhan tak zalim, tuan-tuan, jangan risau. Tuhan tak zalim. Ya, kita ikhtiar benar-benar nak jadi orang baik, nak jadi kasih Allah. Ikhtiar benar-benar datang subuh berjemaah. Ikhtiar kita bukan tak ada niat lain, kerana Tuhan je. Kita ikhtiar, insya-Allah. Ya, yang tadi ni yang nombor 2 ni macam mana pula ustaz? Orang jahat, dia buat jahat dalam hati, dia kata ya Allah, berkata-kata dia. Ya Allah. Macam tuan-tuan tengoklah kisah Malik ibn Dinar. Tuan-tuan baca kisah Malik ibn Dinar, macam mana Malik bin Dinar dia boleh jadi wali Allah. Malik bin Dinar ni tuan-tuan, ya Allah, perampok, penyamun,
Bukan curi ayam, telur ayam, berompok, menyamun, qati'ut tariq. Oh, itu memang penjenayah yang besar. Baca. Sebab kalau tuan-tuan baca ya, bukan saya nak suruh kita ni semua jadi jahat dulu. Salah faham pula dah, ustaz ni suruh orang jadi jahat ke? Tidak. Ya Allah, saya nak ceritakan bahawa tuan-tuan baca dalam sirah perjuangan awali waliullah, dalam tu wallahualam ada 3 ke 4 orang aja yang betul-betul dari kecilnya baik sampai ke matinya baik. Yang lain semua daripada yang ada rekod yang buruk lah. Bukan nak mengumpat mengenji mereka, tidak, tapi nak bagi semangat pada kita tak sampai jahat apa dema. Ya kata otori, satu hari dia tengok perbalahan 2 lelaki. Laki ni beli barang apa semua ni, yang dia belilah pakaian. Dia laki yang seorang yang kuat ni merampas barang tu. Saya kata dia kata aku punya. Dia gitulah ceritanya. Kata di Malik ibn Dinar, dia tengok dia tak puas hati. Dia kata kalau aku tak tolong dia ni, lagi berleluasa lah jahat orang tu. Dia memang hati dia tu dah tuan-tuan, kita ni kan, bila kita buat tak elok, hati kita ni duk-dap. Kita nak tahu benda yang kita buat tu berlawanan dengan syarak, tengoklah hati. Tak payah kita tanya orang. Istafti nafsak, ambillah fatwa pada diri kamu. Kalau kita rasa tak sedar hati je, dah tu tinggallah benda tu. Tapi kalau kita rasa elok, tak ada apa, insyaAllah ya, kalau benda-benda kita nak buat sesuatu lah, kalau kita nak segera, kalau tak dan nak istiqarah ke apa, nak cepat, kalau kita ragu-ragu, tinggal. Itu yang di dalam hadis pun sebut, da'ma la yaribuka ila ma la yaribuk. Buang, tinggalkan apa yang tidak meragukan, tinggalkan kepada perkara yang meragukan kepada yang tidak meragukan, perkara yang tidak meragukan. Jadi Malik bin Dinar ni tegur lah, kamu ni apa ni, kamu gini-gini. Tak, saya ni, dia kata barang saya ni lah saya beli untuk puteri-puteri saya, semua makanan, barang manu, pakaian, solat, dia rampas saya punya. Dia kata dia punya lah apa gini-gini. Malik bin Dinar pun dia ada, siapa berani kan, samsing, kamu baik bagi, saya tak ada pertuan. Dia kata saya hanya boleh mampu mengadu pada Allah je kalau dia buat saya macam ni untuk puteri-puteri saya, gitulah. Jadi bila orang tu bila tengok Malik bin Dinar, getarlah dia, bagi balik ceritanya. Malik bin Dinar kata, kamu nanti kamu bagi makan pada puteri-puteri kamu di rumah ya, kamu gunakan pakaian untuk solat sebagainya, kamu mintalah puteri-puteri kamu tu doakan aku, ingat sebut nama aku, Malik bin Dinar. Ya Allah, beri petunjuk hidayah pada Malik bin Dinar, kurniakan rahmat dan kasih sayangmu padanya, bukalah pintu hidayah untuknya. Dapat ke dia? Dapat tuan-tuan. Bila tu Allah dah buka hidayah pada seseorang, Malik bin Dinar pelan-pelan akhirnya tuan-tuan dia jadi waliullah yang terkenal. Ketika sahaja dia mengajar ribuan, bukan lagi main-main punya orang. Tu orang yang Tuhan pilih. Orang yang Tuhan pilih. Ya. Betul-betul kerana Allah, dia tidak ada lain daripada kepada Tuhan. Yang itu yang kita nak ya. Macam cerita tadilah ya. Kerana itu sebab saya sebut kepada hadirin hadirat, kata di Syekh Said Ramadan, jangan risau dengan Tuhan. Maknanya baik sangkalah dengan Allah, baik sangka ya, ngadu pada Tuhan. Yang ini yang Tuhan maksudkan. Yang tadi tu, maksud tadi tu apa? Maksud dia sombong dengan Allah ya, dia sombong dengan amal solehnya, kerana itulah dia diumban dalam neraka. Yang ini tadi kerana dia nak kembali kepada Allah, nak balik, tapi dia tak jumpa jalan. Dia rasa ya Allah, malunya aku nak pergi masjid, nak pergi kan demo suka merli masjid Tamam Satu tu, suka perli orang. Contoh, tak lalu aku demo tengok mandang aku lain macam, contoh ni saya hentam je ni, bukan sebab benda ni tak berlaku pada tuan-tuan, tu saya cakap tu. Jadi susah aku macam mana, tak ada orang bimbing aku tak reti baca Quran, tak reti, Allah malunya aku. Ada kan masyarakat yang orang itu macam-macam. Kita pun tak tahu dia macam mana. Jadi dalam diam-diam itu dia berkata-kata dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia angkat rupanya ketika itu Tuhan ni maha mendengar.
Allah SWT ni suka benda yang manusia rintihkan, dia suka. Sebab kalau kita nak tengok ya, siapa-siapalah, kita nak tengok kita dengan Tuhan tu dekat ke jauh, banyak kali dah kita nyebut nama dia satu hari. Mana, ya Allah, aku ni, ya Allah, sikit-sikit aku ni, ya Allah, aku sikit Allah, aku ni banyak dosa, ya Allah, aku ni entahlah agama aku ni. Banyak kali dah kita nyembang dengan dia selain daripada sembahyang lah. Masa kita dengan dia tu banyak tak? Kalau masa kita dengan dia tu banyak, insya-Allah ya, terlupa Allah. Ya Allah, hari ni aku, Allah, selawat aku tak dan, ya Allah, tak dan, Allah, ya Allah, zikir aku betul la ilaha illallah 100 kali tak dan, ya Allah, apa ni ngedebuk-ngedebak dia. Selawat Nabi patut aku habiskan satu hari 100, contohlah kan. Ya Allah, tak dan aku. Dia kena apa itu tuan-tuan? Jangan. Tak ada dah jenis rasa musim nak selawat, rasa idak. Oh, tak boleh. Umur apa kita ni tuan-tuan dah. Satu hari kena set Quran, bila nak baca set kena, tak boleh nunggu. Awak baca Quran bila ada masa senang-senang awak baca lah. Muat sedap no ya. Boleh pula kopi tu. Awak makan ni bila senang-senang awak makan, mana mahu kopi tu. Bak mentah ke darah. Minta maaf tuan-tuan, jangan orang bahasa kasar ustaz ni apa. Kata awak orang Kuala, kopi ni lah, Kuala ni perangai kasar sikit. Kan? Dah betul. Dalam bab minta maaf cakap mentah ke darah, bab melantak. Tahu je masa ya. Tapi dalam bab untuk minta lah, itu contoh tuan-tuan, bukan kita nak tuju siapa-siapa, untuk diri kita. Ini cerita rindukan Nabi ni. Kan, sayangkan Rasul ni. Sifat keutamaan hidup ni kita kena tahu keutamaan, priority betul ya. Dah umur apa amal soleh yang aku boleh banyak cukup masa ini, aku boleh banyak. Yang kita umur tengok dia macam saya 53, berapa lagi ni dan ke ni. Apa amal yang aku boleh buat sikit tapi dapat banyak. Amal yang tu, contoh tuan-tuan ya, ini untuk kita, bukan untuk nak pamerkan depan orang, tidak. Amal yang tuan-tuan buat untuk masyarakat tu memang tak rafikan lah ya. Itu amal. Ini cerita amal peribadi ni. Kita dengan Allah ni, puasa Senin Khamis. Saya pun tak boleh nak ikut Senin Khamis, tak dapat ya. Makan je kerja. Ya, ada Ramadan, betul puasa Syawal. Lepas tu adalah kalau nama puasa-puasa Zulkaidah. Itu je lah. Ya, Senin Khamis patut dah start dah. Kan? Tu sedekah. Batuk dah hari-hari sedekah subuh selalu kita dengar. Jalan je dah. RM1, RM10, RM5 tak kira. Tak sah. Kawan-kawan mana nak kan? Kan tengok kawan tu buh RM1. RM1 je ke pencim so. Ampun, kawan ni pun banyak nak kan tu. Takkan RM1 juga yup. Itu ada juga yang nak nakal kopi tu. Allah, itu biarlah dia RM1. Tak ada masalah. Dia nak latih setiap hari. Kan? Setiap hari. Tak ada, biarkan dia kan. Jadi yang penting di sisi Tuhan tu kita tak tahu kan. Benda-benda yang boleh menganukan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Hadirin hadirat, kita selawat tadi kan. Yang itu satu kisah di Beirut tadi. Kisah yang lama tuan-tuan boleh ingat kisah Syekh apa nama pengarang kitab yang ini. Kitab ni jarang kita tahu kan. Sebenarnya bukan jarang, tuan-tuan mungkin dah tahu, saya je. Tuan-tuan ingat ada kisah haji dalam peristiwa nanti itu dalam bab lain kalau kita sama. Tapi ini saya sentuh sikit je. Raja Haji Fisabilillah ni seorang raja Melayu yang dilantik oleh ulama-ulama Islam mengetuai Allah SWT Muhammad ketumbukan tentera Islam untuk menyerang Belanda, untuk ngalau Belanda daripada bumi Nusantara ni. Tapi dia kalah. Seronok cerita anu ni. Kalau hari masaan boleh kita sembang, tengok bangsa sejarah Melayu, bangsa Melayu. Ya Allah, asyik bangsa kita tuan-tuan. Bangsa kita bangsa yang bukan bangsa kecil-kecil anak tau. Bangsa yang ada tamadun dan jauh. Baca sejarah jangan tuan-tuan baca sejarah ini ya, sejarah 3 tempat menipu.
Kukai Kim dia kata kepada pensyarah dia, maknanya orang anak murid dia, kamu Rosmah, kamu Rahman, Azlan, semua nak buat profesor tu, semua jadi profesor sebelum dia meninggal. Dia kata sebab kami Kukai Kim ni berapat je, kami jemput muzakarah ulama mentang paper tu. Saya dapat duduk dengan dia, sembang dengan dia, memang pakar betul tuan-tuan. Tapi dia Islam tak Islam, Allah nak kita serah balik. Tapi memang dia pakar sejarah Melayu, dia memang dia pertahankan orang Melayu sebab dia tahu sejarah. Dia kata apa? Kamu nak cari evidence, nak cari jangan cari di tanah Melayu, sudah tidak ada katanya. Kita dijajah, sejarah kita diubah. Dia cakap Pulau Pinang, yang buka Pulau Pinang Perancis Light, pandai benar dia pada orang Melayu buka lama lah. Tak suruh kita nak betulkan balik ni fakta tu, kan senang nak cari fakta evidence tu di mana. Apa-apanya lebuh di universiti di Rusia ada manuskrip tu, di University of Leiden Belanda ada, di Oxford, ya Allah, manuskrip Melayu lama dah ada di sana, kita ambil rampas di demo. Sejarah tanah Melayu kita ni tak ada sini, tak ada, tu salah. Yang kita baca, yang saya belajar masa kecil-kecil, anak-anak kita belajar, semua tak apalah, ya, kita terima je lah. Nak buat macam mana untuk menulis periksa, tapi tak betul sejarah, tak betul. Raja Haji ni, saya ringkaskan lah ya, Raja Haji ni mengumpul dan dia menjadi panglima tentera menentang penjajah Belanda. Tapi apa jadi tuan-tuan, ketika sembahyang solat subuh, ringkas cerita, tengah sembahyang subuh dia jadi imam, dia ditikam. Bukan dia aja. Si dalam jemaah ni masa sujud lama kan, tikam-menikam berlaku. Tikam. Melayu ni, sama-sama Melayu. Apa yang telah dirasuah oleh Belanda. Tu yang kata di raja dalam orang yang membuat kajian tentang Melayu bangsa ini, dia kata bangsa yang paling mudah dimanipulasi oleh orang. Betul, minta maaf, itu kelemahan kita kena ngaku. Yang hebat-hebat, yang kurang-kurang, bangsa yang paling mudah dimanipulasi oleh orang luar, itulah penjajah. Datang Portugis, berwajah Melayu, berhati Portugis. Datang Belanda, berwajah Melayu, berhati Belanda. Datang orang putih, berwajah Melayu, berhati orang putih. Tikam. Sehingga Raja Haji sempat menulis, ya, di tangan kananku Quran, dia kata tangan kirinya Dalailul Khairat. Apa Dalailul Khairat? Saya tuan-tuan buka, boleh tengok dalam Google. Dalailul Khairat ni rupanya kitab yang dikarang oleh seorang ulama besar yang bernama Abu Abdullah Muhammad ibnu Sulaiman ibnu Abi Bakar Al-Jazuli As-Simlali. Subhanallah, orang Maroko. Dia karang kitab Allahumma salli ala Muhammad, Dalailul Khairat ini. Dalailul Khairat ni kitab yang memuatkan himpunan selawat kepada Nabi SAW. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, kitab ini adalah kitab kedua yang dicetak paling banyak di seluruh dunia selepas Quran. Kitab yang paling banyak dicetak, Dalailul Khairat. Kita cerita pasal kitab ni, ya, Nabi cerita Melayu tadi itulah. Rabah dia catat, Raja Haji catat dalam tulisan dia kata apa? Ya Allah, jika perjuanganku ini benar, maka engkau butakanlah mata Belanda daripada melihat tulisanku ini. Sampaikanlah tulisanku ini kepada mereka yang hidup selepasku. Kita tahu dah cerita. Kita tahu dah cerita pengkhianat kan, kalau dalam bahasa Melayu minta maaf lah. Watak kalau dalam cerita Piramli, watak seperti watak Sayyid Hasan dalam Piramli itu, watak Saleh Kamil tu Kamil. Tapi jangan salahkan Saleh Kamil, dia pegang watak itu. Ini tengok dia pun ludah, dia apa pula. Dia tu berlakon. Ayah saya cerita, arwahnya cerita, kamu tahu Arif, punya dahsyatnya Saleh Kamil tu berlakon
cerita jahat. Di luar orang jumpa dia, orang ludah muka. Kawan tu pelakon macam mana dah mukanya muka jahat. Senang megang watak jahat. Ludah di demo, tengok powernya pelakon kan, sampai boleh mendekati masyarakat. Kalau pelakon cukup baik tu jadi baik je lah, walaupun dia jahat. Kan? Jadi hero, jadi syekh, jadi ulama boleh. Jadi tuan-tuan dan puan, hadirin hadirat kekasih-kekasih Allah sekalian, jadi itu tak apalah kita kisahkan, kita biarlah tu ya, dalam itu untuk sedikit anulah ya, maknanya itulah berlaku pada Raja Haji hingga dia meninggal dunia. Tapi itulah ya, untuk kita ketahui bangsa kita ni kena jaga hati-hati, bangsa yang banyak jangan mudah dimanipulasi oleh orang luar. Kadang kita tak sedar yang kita kena main dengan orang luar ya. Pertama-tamanya orang bukan Islam ya, bukan kita nak menghina kawan-kawan kita bukan Islam, tidak, yang baik-baik, yang memanipulasi kita, nak rosakkan, nak memecahkan perpaduan kita, itu jaga ya. Kita orang Islam satu benda, perpaduan kita satu benda. Tengok Nabi, tengok dah, tak payah rujuk yang jauh-jauh, kita tengok yang paling dekat dengan kita, Rasul yang kita sambut hari keputeraan, bagaimana hubungannya. Asyidda'u 'alal kuffar wa hama'u bainahum, pegang betul-betul ya. Ya, jadi apa cerita dalam khairat ni? Saya nak ceritanya dalam khairat ni yang dikarang oleh ulama tadi, Imam Juzali tadi. Dia kata, Imam Juzali ni dia pergi apa ceritanya, dia ke padang pasir satu ketika, dia melalui padang pasir, konon ceritanya begitulah kisahnya yang dia mengarang kita ni. Dia lalu padang pasir, sampailah waktu dah nak masuk, waktu zuhur nak masuk. Bila nak masuk waktu dia nak cari air lah, nak semayang. Cari-cari tak jumpa air. Lah jumpa satu perigi, dengan izin Allah jumpa satu perigi yang tengok ada air, tapi udahlah tak ada, cebok dah ngambil pula. Macam mana hukum tu kan? Itu bagus gitu. Air ada, nak tayamum tak boleh, air ada nak ngambil tak boleh. Menung dia ulama ni, Imam Jazuli rahimahullah. Dia dengar tengah menung tu, datang seorang, ceritanya seorang wanita pengembala kambing lalu ke itu, kena dia imam tu, syekh dia kena. Assalamualaikum tuan syekh, apa yang tu? Nak ambil air tapi tak ada pedayung, gitulah. Apa buat ni puan tuan-tuan? Dia pergi dekat apa nama, dekat telaga tu, tak apa dia pergi pun, dia selawat Nabi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, diludahnya dalam telaga, ayo naik melempah. Syekh Imam Jazuli kata, macam mana rupa kamu, kalau kita bahasa Perak, macam mana mereka buat rupa ni? Tuan guru ni saya lah nambah, dah tahu bertanya pula. Gaharu kerana itu saya lah nambah. Tuan guru takkan tak tahu kan kelebihan selawat Allah. Apanya kembali kambing ni tak ada kerja lain selain dia menjaga kambing. Dalam menjaga kambing tu ratus-ratus ribu dia selawat sehari. Allah kan jaminan Tuhan kata kalau kita berselawat pada Nabi, Allah bagi terduduk Syekh Jazuli, terduduk dia. Itulah menyebabkan hasilnya dia mengarang kitab, mengimpun, bukan mengarang, dia mengimpun hadis-hadis yang berkaitan dengan salatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allah, tuan-tuan, kita dah dengar banyaklah cerita pasal selawat. Masa suratul Ahzab, innallaha khatib, dah sebut innallaha malaikatahu yusalluna ala nabi, bagaimana Allah mendahului dirinya sendiri itu, malaikat berselawat, walaupun selawat itu dalam bentuk rahmat, bentuk apa, tapi nak ceritanya selawat. Tuan-tuan, kita semua ni selawat, saya selawat ratus-ratus ribu sehari, tuan ratus-ratus. Untung ke Nabi ke tuan-tuan? Untung ke Nabi ke? Nabi tak untung apa pun. Nampak balik? Nampak? Tak ada untung ke Nabi pun. Tengok, kita selawat pada Nabi tu untung pada kita, bukan Nabi. Tuan-tuan jangan ingat untung pada Nabi. Nabi tak selawat, kamu tak selawat pun, Allah sekali selawat pun cukup dah. Kan? Allah yang tidak tidur dan tidak mati tu, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, inna Allah yusallun. Tuan-tuan baca dalam, tuan-tuan mengaji dalam bab bahasa nahwu, bahasa Arab, ya Allah, yusallun memang apa? Ismu apa ni? Fi'lul amar. Fi'il amar ni benda yang tak pernah putih-putih. Dia sekarang, hari ini, esok, lusa,
Sebab kita semayang tengok Tuhan, tengok cantik ayat. Tuan-tuan ngaji lah, ngaji Quran tadabbur, tengok mana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam kita tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa Tuhan guna fi'lul mudhari'? Maksudnya Tuhan nak khabar kita, hanya akan Engkau kami sembah hari ini, esok, lusa, tulat, tonggit, sampai bila-bila. Kalau Tuhan gunakan fi'il madhi, hanya Engkau kami telah sembah, esok belum tentu lagi. Mudhari' ni, fi'il mudhari' ni fi'il yang menunjukkan lil abad, sampai bila-bila. Itu sebab bila masuk lan yarda ankal yahud kan, sila masuk lan maknanya terhenti pop. Subhanallah, ya tuan-tuan dan puan-puan, kekasih-kekasih Allah sekalian. Ya, rebut, ambil, ya, kita berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Jadi hadirin hadirat, itu dari segi hubungan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari segi akhlak, dari segi apa. Cuma pembinaan kita lah, ya. Kita baca Quran, kita baca hadis, kita dengar pengajian-pengajian. Penerimaan kita nak serapkan ilmu itu dalam diri, nak jadikan apa yang dibawa oleh Nabi dan Rasulullah dan sahabat itu nak kita pakaikan dalam hidup rumah tangga kita, rumah tangga keluarga kita, masyarakat kita. Yang itu masih tak tercapai. Kalau tidak, takkan perceraian berlaku musim PKP ni. Wallah, kami tengok takut. Tak ada toleransi. Yang iup pun kira nak melantak je kerja di rumah. Yang aku masak je. Dah lah aku masak, aku ini, aku itu. Orang tua ni dah berkelahi pula. Contoh yang masa yang teruk dulu kan, yang sampai tak boleh keluar-keluar, sampai masjid tak boleh pergi tu kan. Kamu tak tahu lah sebab siapa, tapi dah risau juga kita bab anu ni, apa yang nengkat perceraian. Bukan kita kata perceraian tu tak bagus, perceraian tu ialah jalan penyelesaian terakhir, betul. Tapi kalau udah gandaan yang melampau-lampau, maknanya ada sesuatu tak kena pada sistem kekeluargaan kita. Apa salah kita? Kita duk cerita Nabi kan, Rasulullah. Kita punyai contoh teladan, kita punyai apa kana lakum bi Rasulillah uswatun hasanah. Kita punyai tempat rujukan yang, ya Allah, nak apa lagi Nabi Muhammad tak ternilai. Tapi umat, itu yang kita risau, ya tuan-tuan hadirin hadirat. Sama-samalah kita renung balik-balik, ya. Saya mengharapkan pada diri saya, tuan-tuan dan puan-puan semualah, kita fikir-fikirkanlah, kan, macam mana aku nak menjadikan kecintaan aku pada Rasul aku ini dan akhlak yang dipakai oleh baginda itu dalam rumah tangga kita. Memang kelemahan kita ada, kelemahan. Mana siapa ada tak ada kelemahan, tapi nak dipakai dalam rumah tangga. Bismillah. Dalam kehidupan masyarakat, buatlah apa pun. Ni kita buat khutbah pertandingan cantik-cantik ni, tajuk kepimpinan Rasulullah. Ada dah pemenangnya, kan? Kita akan baca insyaAllah dalam masa terdekat ni. Kita akan baca pemenang tu akan jadikan satu Allah sallallahu alaihi Muhammad, khutbah dia tu akan dipakai di seluruh negara ni. Tu dia punya kelebihan, ayat. Dia punya sedap, ayat. Budak muda, bukanlah kita nak mengatakan orang tu, bukan nak mengani budak. Mungkin ada orang yang menulis tu orang yang berumur, tapi budak sebenarnya kita ada bakat-bakat yang terpendam. Tapi nak realkan dalam kehidupan, kehidupan berkeluarga. Sudahkah kita menjadi ketua keluarga yang mirip Rasulullah? Penyayang. Apa ni? Khairukum li ahli wa ana khairun li ahli. Kan? Kalau baca bab keluarga lah, sebaik kamu ialah sebaik-baik kamu ialah mereka yang baik pada ahli keluarga, dan akulah orang yang paling baik pada keluarga. Dan tuan tak baca cerita Siti Aisyah ni, orang yang kahwin lebih dari satu ni, kan. Contoh. Ingat Rasulullah, ya. Rasulullah masa itu berada di rumah Siti Aisyah.
Siti Aisyah, Nabi-Nabi ni isteri-isteri dia ni masing-masing ada kelebihan. Ada yang pandai masak, kurang bab menjahit. Ada yang pandai menjahit, kurang bab masak. Gitulah. Kita pun isteri kita kan semuanya pandai. Masak pandai, menjahit pandai, muka comel. Oi mak, layan suami pandai. Mak kalau dapat kopi itu surga lah. Dia pandai, ustaz, isteri saya ustaz masak pandai ni, menjahit pandai, semua pandai ya. Tapi bab masak, ya Allah, kalau buat ni buat hair tu langsung tak ada garam. Kalau dah garam segantang ni ubuhnya ustaz. Nak buat macam mana? Benda ini bukannya benda yang boleh main-main. Orang yang ada masak ni dia seni tau. Saya pun baru faham dah ni. Kita ingat seni ni nak okey apa. Dalam masak ada seni. Oh jangan. Orang yang pandai masak dia tengok tahu dah. Kan semua orang boleh. Begitulah dalam kehidupan kita kan. Kehidupan seni jadi pemimpin seni. Jadi Ummu Salamah kalau tak silap saya lupa dari nama isteri Nabi. Ketika Nabi berada di rumah Siti Aisyah sedang masak. Satu jariah bawa makanan sup katanya ke rumah Siti Aisyah. Bagi salam, Waalaikumsalam. Nabi buka pintu. Kamu ni ada Ummu Salamah bagi isteri Nabi yang lain lah. Bagi makanan. Ni nak cerita ni. Bagi makanan. Apa kata Siti Aisyah? Ni untuk Rasulullah ni. Apa kata Siti Aisyah? Kamu bawa balik makanan itu pada dia. Dia bawa pada jariah ni. Kalau kamu tak bawa balik, aku pecah kambingan ni. Ini rumah tangga Nabi ni. Kawan ni pun dah, kalau bawa balik kan apa kata dia Ummu Salamah. Kalau aku ni bukan nak memburukkan keluarga Nabi ya, ini normal. Jangan pula kata Nabi kopi itu ke. Tidak, bukan Siti Aisyah jahat tak. Nak cerita rumah tangga ni. Nabi boleh kawal tak ada apa. Awak macam mana ni, dia pun dah nak bawa, nak letaklah situ. Jadi dia dalam keadaan dia letak aja pinggan tu dia tolak di Siti Aisyah, dah pecah cawan tu. Apa Nabi buat? Nabi kutip cawan tu belah-belah. Apa Nabi kata? Hai mak kamu dah mengamuk, dah mengamuk. Gitu bahasa Nabi. Hebat Rasulullah. Saya tengok untuk Allah, ya Rasulullah sangat bertoleransi betul. Dia tahu yang ini nombor saya isteri dia yang ini, yang Siti Aisyah ni budak muda yang masih lagi lain dia punya layanannya kan. Maksudnya yang main-main kan, main kejar-kejar. Selalu kita Ustazah Datuk apa dulu kajian ceramah-ceramah baik itu kan. Apa nama, buat berlari-lari, minum, jenuh kita tengok kan. Minum air, Siti Aisyah minum kat mana, di situlah dia Nabi minum. Kami bukan tanda ustaz katanya. Kalau suami saya minum, saya tak nak minum sebab tengok misal hanya nyelam ke dalam cawan katanya. Itu itu yang awak tak nak minum, tak lalu. Tuan-tuan, bunyi cerita ni kan macam retorik. Kan sebenarnya ini yang bukan retorik. Islam ni satu agama yang boleh dibuat. Kalau dia Cina, dia beramal dengan Islam, dia jadi hebat. Kalau dia India, dia bermasuk Islam, dia beramal dengan Islam, dia jadi luar biasa. Siapa yang mengambil agama ini sebagai kehidupan dia, luar biasa hidupnya tuan-tuan. Berkatnya, ya Allah, seronok tuan-tuan. Kita nak berkat rumah tangga, keluarga. Sedikit-sedikit ujian daripada Allah tu biasa. Bagaimana Rasul menghadapi keadaan-keadaan genting dalam masyarakat dia dan sebagainya. Bagaimana keadaan itu kena tuan-tuan tengok dalam sirah Nabi SAW. Ya, itulah. Banyak kalau nak cerita Rasulullah, manusia yang paling agung ya. Tapi gitulah ya. Jadi tuan-tuan ambil iktibar, kita perbanyakkan. Kalau kita rindu pada Nabi SAW, perbanyakkan selawat kita pada Nabi. Bisikkan pada telinga anak, ajar ya anak-anak aku, anak-anak ayah, jangan lupa ya, satu hari paling minimal kamu berselawat pada Nabi. Jangan lupa ingat Rasulullah. Perjuangan Nabi luar biasa
Ya, sayang Nabi pada kita luar biasa. Ingat anak-anak ayah. Ya, selawat ni banyak tuan-tuan, banyak. Allah SWT nak bagi kelebihan pada orang-orang yang berada dalam, yang sentiasa bersama dengan junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW dalam selawat, dalam cintainya. Ya, kita pergi ke makam Nabi, ya, begitulah kita memberikan selawat, memberikan menghadap ke ke makam Rasul itu dengan penuh sayu dan sebagainya. Itu kelebihan kita umat Muhammad banding dengan orang lain. Kita boleh ziarah Nabi kita. Umat Nabi dulu tidak boleh ziarah Nabi dia, tak ada. Kita Rasulullah yang ada di Madinah Al-Munawwarah itu, jasadnya yang berada di Madinah Al-Munawwarah itu, itulah jasad Nabi Muhammad SAW. Memang bukan jasad-jasad orang lain. Confirm jasad Nabi kita Muhammad SAW berapa kali nak dicuri oleh orang Yahudi dan sebagainya kan. Dan Rasulullah di situ. Beruntunglah mereka yang didatangi Nabi padanya dalam mimpi. Beruntunglah kan. Bukan senang nak dapat. Bukan senang nak dapat. Oh, jenuh kita kan. Rasulullah. Tapi dah tentu orang yang rajin, kalau saya baca dalam kisah tu yang terakhir ni, kisah orang yang rajin selawat ni, bila cikgu dia, guru dia kata, guru dia ni pun banyak juga dengan anak murid dia, saja dia layar, guru dia layar depan anak murid yang lain nak bagi motivasi. Apa dia kata pada anak murid dia? Kamu, apa yang Rasulullah pesan pada kamu semalam? Anak murid tu tanya-tanya lah apa yang dia ni. Orang bertanya, dia apa tu tuan guru kata kamu apa itu? Apa kamu buat? Macam mana Rasulullah bila datang? Dia kata alhamdulillah. Dia dengan tawaduk lah, bukanlah bangga ida. Orang pun tak tahu bila tuan guru kata apa itu, dia pun kalah lah, kena cerita lah, orang tanya dia, bukan dia dah rahsia dah, tapi dah masa juga cakap. Dia kata alhamdulillah Rasul datang dalam mimpi aku tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam. Allahu Akbar. Apa ndak lagi? Tiap-tiap malam. Jadi kamu berapa sehari kamu selawat berapa? Itu yang kita kalah. Dia kata kecintaan aku pada Rasul, aku habiskan satu hari aku berselawat pada Nabi SAW sebanyak 20,000 kali. Allah, awak dengar bila nak buat 20,000. Awak pun terai dah semangat dengar cerita ni kan. Malam tu pegang tasbih selawat. Pegang tasbih yang apa? Yang ada ketik-ketik tu kan. Sudah-sudah bangun pagi, tak ada pula mimpi. Tengok-tengok 10 pun tak sampai. Orang hentikan lah, udah lah tu. Kalau kopi itu bila Nabi datang kan, 10 pun tak sampai. Orang lain 20,000. Subhanallah, dengan penuh istiqamah. Kalau kita baca kisah Sultan Abdul Hamid, Sultan terakhir kerajaan Osmaniyah di Turki kan, yang tak jatuh pada tahun 1924. Tuan-tuan dah tahu cerita tu, bagaimana Sultan Abdul Hamid sampai Nabi tanya kepada dia kan. Nabi tanya melalui orang, minta bantuan Abdul Hamid ni, kamu pergi jumpa Abdul Hamid, minta katakan pada kawan tu pergi jumpa Ustaz Abdul Hamid, ngabarkan ya apa dia, ceritanya panjang lah kan, saya ringkas ya. Tak ada, saya nak nyampaikan pada tuan, ya Rasulullah datang pada dalam mimpi saya, suruh jumpa tuan boleh menyelesaikan masalah saya. Jadi tapi Rasulullah kata, dia kata pada saya pergi jumpa Hamidku. Bila jumpa Hamidku tu, kawan Sultan Abdul Hamid sebut, Rasulullah sebut Hamidku. Macam mana rapat Nabi dengan Sultan Abdul Hamid? Sultan Hamid ni walaupun dah lemah, masa tu kerjaan dah lemah tuan-tuan, tapi dia tidak menggadaikan negara Islam pada Israel. Dia tidak gadai. Hebat, dia pertahankan sehingga ketitisan darah terakhir. Dia kata apa? Dia kata Rasulullah pesan supaya khabar kat kamu. Rasulullah kata pada aku, khabar kat Hamid aku, ngapa kamu tak selawat pada aku semalam? Tersentak Sultan Abdul Hamid. Sebab apa? Memang Sultan Abdul Hamid semalam terlupa selawat pada Nabi. Satu hari dia terlupa. Sebab Sultan Abdul Hamid satu hari dia habiskan masa berselawat pada Nabi 2,000 sehari. 2,000 sebelum tidur 2,000. Jadi baru dia tidur. Jadi satu hari malam tu dia terlupa selawat pada Nabi, untuk sebab sibuk dengan kerja kerjaannya, terlupa. Datang terus Nabi dalam mimpi orang, membawa dia. Apa ndak dia orang yang masalah tu dibagi oleh Sultan Abdul Hamid nak ceritakan bahawa datang terus. Kenapa? Kerana
Rasul SAW bukan ada apa nak negur je kan, sebab kamu dah istiqamah pada dekat dengan aku. Kan kita tahu baca dalam sirah bagaimana orang yang rapat dengan Nabi, orang yang paling banyak selawat dengan Nabi, berselisih bau dengan aku. Berselisih bau. Selawat ada macam-macam, pilih lah selawat yang kalau orang tanya yang paling bagus, paling bagus, semua bagus. Cuma yang paling baik, bukan yang paling baik, maksudnya yang antara yang terbaik ialah solat yang selawat kita dalam tahiyat lah itu. Itu jangan kelahi. Kita ni juga mau kelahi. Itu macam mana Ustaz? Nak bubuh Sayyidina ke? Tak, ini menyampah dengar. Minta maaf tuan-tuan, nak marah-marah lah. Jangan getik dengarnya. Nak bubuh Sayyidina. Tuan-tuan, Rasulullah, kalau saya lah Rasulullah, kamu nak sebut Muhammad ke? Allahumma salli ala Muhammad. Kasar. Katalah anak kita, kita nama Harif Fadilah. Anak saya panggil saya Ustaz, dia panggil Harif Fadilah. Harif, panggil hijab. Anak tuan-tuan panggil tuan-tuan nama je, dah kecil dah habis tu. Kita pun heran, anak Mika panggil Mika nama je. Memang lah, memang keluarga wahara. Rasulullah tu siapa? Kami di sekolah di universiti dulu, saya ingat lagi Syekh Tantawi tegur, bacalah buku ni, dia suruh baca, ya Allah ya bunayya iqra ya bani, baca kan. Kita membaca, qala Umar ibn al-Khattab, dah ya bani, dah. Saya ingat lagi kena marah, Mirin Umar, dia kata Mirin Umar. Arab kalau dah marah katuk-katuknya kita ni, pak marah tu. Siapa Omar tu? Omar tu siapa? Bapak kamu ke? Adik kamu ke? Omar tu sahabat. Jadi muliakan sahabat. Letaklah sebelum tu Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Kalau sahabat pun 114,000 tu yang kita kena muliakan dengan Sayyidina, manalah Rasul? Rasul ni siapa? Saya ingatkan diri saya, tuan-tuan nak kata apa terpulang lah. Tuan-tuan nak pakai tak Sayyidina dalam sembahyang pun boleh, tak ada masalah. Tapi bagi saya, sebab saya memegang pendapat guru saya Syekh Ali Jum'ah, Syekh Ali Jum'ah rahimahullah, mempegang mufti Mesir kata tu, Syekh Ali Jum'ah, boleh buka. Dia kata kamu nak pakai selawat, nak pakai Sayyidina ni dalam azan pun tak apa. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna sayyidana Muhammadan Rasul. Kalau lebih lebar habis tu habis kata dia sesat, mampu. Boleh, tak ada masalah dia kata. Dalam syahadah kamu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan Rasulullah, tak ada salah. Dia kata begitu. Sebab memuliakan Nabi. Pernah apa hujahnya boleh? Hujahnya dalam Sulhul Hudaibiyah, baca kisah Sulhul Hudaibiyah. Kalau nak sembang panjang lagi kita ni, atau sama Isyak sudah ya. Bungkus tu pun dah sejuk dah. Kan panjang cerita. Dah banyak. Dalam Sulhul Hudaibiyah tu Nabi arah ke Sayyidina Ali padam kan. Kan Suhail bin Ammar, pendek ceritanya, Suhail bin Ammar pihak musyrikin. Nabi dah pakai dah ihram, dah niat ihram umrah, tak boleh masuk Mekah. Kena buat tahlul ihsar kita panggil, tentang kaji umrah haji, faham lah. Tak boleh, nak masuk tak boleh. Tapi Nabi sangat bertoleransi dengan Suhail. Suhail masa itu tak Islam lagi, dia wakil pihak musyrikin, wakil Quraisy. Tulis Muhammad Rasulullah. Kalau kami percaya kamu Rasulullah, tak adalah kita berperang macam ni. Muhammad bin Abdullah, tukar padam di sini Ali. Sini Ali tukang tulis padam Abdullah, Rasulullah tulis Muhammad bin Abdullah. Muhammad bukan itu yang Sina Ali tak bagi. Mula-mula tu Bismillahirrahmanirrahim. Kata dia, Suhail, kami tidak pernah dengar ni, tulis Bismikallahumma. Lepas itu yang Muhammad Rasulullah tu suruh padam, itu yang Sayyidina Ali tak nak padam. Sayyidina Ali tak nak padam. Rasulullah yang padam dengan Elio dia. Adakah tidak padamnya Sayyidina Ali itu, Sayyidina Ali engkar perintah Nabi? Tak. Sayyidina Ali bukan engkar, tapi Sayyidina Ali rasa perat, tak layak aku nak padam.
Begitu juga hari ini. Yang kita Sayyidina tu kan dia siapa tak ada buat. Nabi kata, orang tanya saya, macam mana kamu nak berselawat pada aku? Macam mana kami nak berselawat pada namu ya Rasulullah? Katakan, Allahumma salli ala Muhammad. Nabi ajar gitu. Tapi yang orang lain nak ikut, ngapa tambah pula Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad? Tak layak bagi saya nak sebut Allahumma salli ala. Tak layak saya nak menyebut nama Nabi saya dengan nama je. Saya rasa saya rendah pada dia, maka saya tambah dengan penghulu kami Muhammad. Salah ke? Macam tadi Sayyidina Ali tadi. Takkanlah Nabi pula nak ngabar pada orang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebut pada aku gitu. Sebut nama saya ya. Nama saya bukan Ustaz Arif Fadilah. Sebut nama saya Tan Sri Datuk Sri. Oi mak. Contoh kalau saya Tan Sri Datuk Sri. Hai. Tak sebut nama dia marah. Takkan Rasulullah nak sampai besarkan diri dia apa itu? Nak suruh umat disebut Sayyidina. Macam mana lagi? Ini bukan perkara pokok dalam agama. Ya, itu sebab jangan sekali-kali kita pegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah yang sekarang diseleweng oleh masyarakat. Tengoknya banyak sekarang ni kita tengah bedah buku dari Jabatan Mufti tu, aliran pemikiran Syiah, plural, liberal, macam-macam, sekular, fahaman-fahaman yang bercanggah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Jaga baik-baik. Jadi kita yang dapat daripada tuan-tuan guru kita, ulama kita, pegang elok-elok, jangan celaru, jaga. Jangan sampai kita rosakkan perpaduan masyarakat umat Islam dengan perkara-perkara ini. Itu sebab kita tuan minta maaf di jabatan kita terpaksa orang kata buat peraturan-peraturan supaya untuk kita tak bagi kalau apa namanya tuan kuasa kena tengok ustaz-ustaz yang datang berceramah. Bukan kita nak sekat ustaz-ustaz ceramah hidup, tapi kalau dah ceramahnya tu dah pelik-pelik, dah buat orang jadi berpecah, yang itu kita tak nak. Ya bukan tak ada apa. Kalau dia betul kerana Allah, silakan. Tapi kalau dah ajaran itu tak pernah dipikir orang dulu-dulu, tak pernah, ini baru lagi ni, ini tak boleh ya. Yang betul-betul tak boleh, tak apalah. Ini baca Yasin semua ni tak ada, tak usah baca lah. Benda ni ngarut je, buat benda lain. Ataupun benda contoh lah, benda-benda yang berkaitan dengan boleh mencetuskan benda. Jadi kita elokkan lah. Sebab kita tetapkan dengan adanya tauliah dan sebagainya untuk tujuan itu. Tak nak masyarakat jadi kucak-kacir, jadi huru-hara. Ya, okey tuan-tuan, terima kasih banyak di atas tumpuan yang tuan-tuan dan puan berikan. Moga Allah merahmati kita. Mudah-mudahan ini petanda mungkin kita boleh bawa jumpa Rasul nanti. Ya Rasulullah, aku datang hadir mendengar ceramah tentang engkau ya Rasulullah, kerana kecintaan aku yang terlalu tinggi padamu ya Allah ya Rasulullah. Aku tahu diri aku siapa, aku tak layak nak dekat dengan kamu, tapi aku tak pernah jemu untuk mohon pada Allah supaya aku dapat syafaatmu ya Allah. Ya Rasulullah, Allahumma syafa'li bi syafaati Rasulillah. Ya Allah, syafaatkan aku dengan syafaat Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Mudah-mudahan kita semua diiktiraf oleh Rasul sebagai umatnya insya-Allah. Minta maaf banyak-banyak di atas bahasa-bahasa, kata-kata yang menyinggung, ya, apa nama benda-benda yang tidak disukai oleh tuan-tuan. Saya minta maaf. Terima kasih kepada penganjur, ketua kuasa Qaryah Masjid yang bersungguh-sungguh mengadakan program pada malam ini. Mudah-mudahan Allah merahmati tuan-tuan dan puan semua. Marilah sama-sama kita menutupi pertemuan kita dengan suratul Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum ولوالدي ولوالديكم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان إنه هو الغفور الرحيم وبالهداية والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.